Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan dengar suara, boleh komen sikit tak? Suara dengar ke dan audio jelas ke tidak? Dari sudut gambar macam mana? InsyaAllah kita akan mulakan sebentar saja lagi, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih. Saya rasa clear. Jadi insyaAllah kita akan mulakan diskusi buku kita berkenaan dengan tajuk Islam Memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi insya-Allah pada petang ini sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hari ini dah masuk hari yang ke-28 Ramadan. Berbaki 2 ke 3 hari lagi untuk kita mengakhiri pada bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Dan mudah-mudahan amalan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah daripadanya. Tiada yang kita pinta daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya kira ini dah sesi terakhir selepas sesi keempat lah. Sesi keempat selepas sesi yang ketiga pada hari Jumaat yang lepas. Sesi yang seterusnya sekira maksudnya menunjukkan bahawa kita dah 4 kali dah kita berbicarakan tentang buku Islam Memimpin. Dan suka untuk saya ingatkan kembali bila kita membicarakan tentang soal buku Islam Memimpin ini, antara benda yang menarik yang kita boleh kongsikan adalah bila mana Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang memperkenalkan tema Islam Memimpin, ada beberapa matlamat yang ingin digagaskan oleh Tuan Guru Presiden. Jadi kalau siapa yang nak join kuis kan, saya sebut awal siap-siap. Antara soalan yang berkenaan dengan buku Islam Memimpin adalah berkenaan dengan apa intipati dan ataupun apa matlamat yang ingin dicapaikan oleh Islam Memimpin. Ringkasnya, Islam Memimpin ini ada dari sudut tujuan kenapa Tuan Guru Presiden memperkenalkan Islam Memimpin. Adalah banyak kritikan. Ada yang kata tentang kenapa Islam memimpin, sebaiknya kita letak Muslim memimpin, apatah lagi Muslim berwibawa memimpin. Baik, jadi ala kulli hal, itu tajuk kalau boleh lihat, kita boleh lihat baliklah. Saya ulas sikit dalam sesi yang pertama. Cuma saya nak sentuhkan di sini kenapa Islam memimpin. Yang pertamanya tujuannya adalah kerana Tuan Guru Presiden nak minta supaya semua pendukung gerakan Islam supaya menerajui agenda penyelesaian Islam dalam setiap usaha yang dilaksanakan dari sudut politik dan dari sudut dakwah sekalipun, khususnya politik, membicarakan tentang mengurus tadbir negara, supaya yang mendukung agenda penyelesaian Islam itu adalah pendukung gerakan Islam itu sendiri. Semestinya di negara Malaysia, Parti Islam Malaysia PAS. Jadi agenda Islam Memimpin ini adalah apa jua solusi yang digagaskan oleh ahli gerakan Islam ataupun kepimpinan Islam itu sendiri, semestinya melalui agenda penyelesaian Islam. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mencorak masa depan negara.
Semestinya kita meyakini bahawa dengan berdasarkan kepada Islam, semestinya akan membawa kepada keamanan, semestinya membawa kepada kedamaian, mesti menjaga keselamatan negara itu sendiri. Dari sudut Islam, mengutamakan perkara tersebut dalam mengurus tadbir dan memimpin negara. Yang keduanya, dari sudut Islam memimpin dalam mengamalkan solusi penyelesaian Islam itu adalah membentuk suasana politik baru. Cukup-cukuplah dengan suasana politik persepsi. Kita tahu hujah yang dilaksanakan, tetapi kadang-kadang kita komen sekadar untuk mencipta persepsi semata-mata. Maka dari sudut akhlak ataupun pendekatan Harakah Islamiah, gerakan Islam Abnul Harakah itu sendiri, ataupun mereka yang menjadi pendukung gerakan Islam, ataupun mereka yang cuba nak memahami apa itu politik Islam yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia PAS, dari sudut pendekatan yang dibawanya adalah pendekatan budaya politik matang dan sejahtera, kan? Dua perkara nak capai tadi, nak membina masa depan negara. Yang keduanya nak membina politik yang bukannya berdasarkan persepsi, tapi berdasarkan fakta, kan? Politik solusi, bukan hanya politik membangkang semata-mata. Melalui pendekatan apa? Pendekatan budaya politik matang dan sejahtera, BPMS. Jadi dari sudut mereka yang mula nak mengenali gerakan Islam atau politik Islam itu sendiri, boleh melihat dari sudut bahawa PAS membawa agenda untuk membina masa depan negara dan juga membina politik baru. Kan, politik baru sudah cukup kita bicara soal politik persepsi, sudah cukup kita bicara soal politik fitnah, tapi kita nak bicara soal politik fakta. Baik, kita nak bicara soal pendekatan BPMS budaya politik matang dan sejahtera. Baik, yang keduanya, sesi yang kedua, yang pertama saya ulas tentang perkara tersebut. Sesi yang kedua saya bersama dengan P.U. Akram. Saya lihat P.U. Akram pun ada bersama dengan saya, kan, pada sesi live kali ini. Dia ada komen tadi. Dengan P.U. Akram, Ustaz Akram Ikrami, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, mengulaskan tentang rahmatan lil alamin, sejauh mana dari sudut Islam itu sendiri disalah erti. Rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia dan makhluk dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya berkenaan dengan rahmatan lil alamin ini juga tidak lari daripada golongan LGBT. Cuma ada batasannya. Kan, ada batasannya, maksudnya dari sudut mereka yang cuba melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang kita kena gagaskan dengan undang-undang yang bersifat tadarruj, peringkat demi peringkat, dan prinsip-prinsip yang dilaksanakan mengikut pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi yang ketiga saya nak ringkaskan di sini adalah berkenaan dengan keadilan ekonomi Islam yang dihuraikan oleh Ustaz Hud, orang yang berpengalaman dalam perbankan dan kewangan selama 10 ke 12 tahun, mengulaskan tentang ekonomi Islam, keadilan, perbezaannya dengan ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis yang kita bincangkan sebelum ini. Dan hari ini tuan-tuan kita nak bincangkan tentang tajuk yang ketiga berkenaan dengan memimpin sokongan rakyat. Memimpin sokongan rakyat, tajuk yang ketiga dalam tajuk besar buku Islam Memimpin itu sendiri. Dan yang menariknya dia membicarakan soal bangsa, dia membicarakan juga soal masyarakat majmuk yang kita akan bicarakan pada hari ini. Baik, antara perkara yang menarik yang Tuan Guru Presiden huraikan dalam buku Islam Memimpin berkenaan dengan memimpin sokongan rakyat. Salah satu artikel ataupun kertas kerja yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden adalah berkenaan dengan kaum, yang menunjukkan bahawa di sini bahawa hikmah ataupun keistimewaan kenapa Allah Ta'ala mencipta pelbagai bangsa. Sebab itu mukadimah yang saya datangkan sebentar tadi di awal mukadimah saya datangkan satu ayat Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila liyata'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Baik, ayat ini menceritakan, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya aku ciptakan kamu dalam kalangan lelaki dan perempuan. Kan, kalangan lelaki dan perempuan, Allah Ta'ala dah meletakkan bahawa manusia ini akan terbagi kepada dua, lelaki dan perempuan. Tidak ada golongan LGBT, tidak ada golongan pertengahan, kan, dan sebagainya lah. Dua sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan, lelaki dan perempuan. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka di dalam aku jadikan kamu pelbagai bangsa, dalam lelaki dan perempuan manusia itu Allah Ta'ala ciptakan pelbagai bangsa, ada suku kaumnya, lita'arafu, untuk berkenal-kenalan. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Allah Ta'ala menciptakan kepelbagaian kaum yang ada dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
li ta'arafu, untuk kita berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia manusia ataupun semulia-mulia dalam golongan kamu adalah orang yang di sisi Allah SWT, orang yang lebih takwa. Baik, maka dia tidak mengira soal kulit kamu putih ataupun tidak, kan? Ataupun dia tidak kira sama kamu ni boleh dari sudut kaum apa. Maka Allah Ta'ala menciptakan keistimewaannya, memang Allah Ta'ala ciptakan ada wujud kaum dan bangsa. Makanya di situ lahirnya pelbagai bahasa, pelbagai warna kulit dan pelbagai budaya. Tuan Guru Presiden bila mana disebutkan tentang perkara ini, perkataan kaum itu baik kerana hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan bahawa dari sudut keistimewaan itu sendiri, bila mana Tuan Guru Presiden mengambil satu huraian daripada Ibnu Khaldun, menghuraikan tentang ciri-ciri kepelbagaian dalam masyarakat manusia berdasarkan naluri yang bersifat madani, bernalurikan madani ataupun bersifat hadari. Maksudnya dari sudut ketamadunan, hadarah, ketamadunan itu sendiri. Maksudnya kalau kita boleh lihat di sini bahawa kepelbagaian manusia itu menjadikan manusia bagaimana menyempurnakan manusia dan menyempurnakan ciri-ciri masyarakat madani dalam mengurus takbir manusia, dalam mengurus takbir dunia. Maka sekiranya dari sudut perkauman ini diuruskan dengan baik, soalnya kalau kita mencari soal persamaan, kan mencari soal dari sudut kalau kita melihat ini perbezaan yang ada pada hari ini mendatangkan keistimewaan antara kaum, bukan lagi dicari soal pergaduhan, bukan lagi dicari soal perbezaan yang menyebabkan konflik, maka itu akan menjadikan satu perkara yang cukup istimewa dalam mengurus takbir dunia pada hari ini. Dalam manusia memilih menjadi pemimpin dan mengurus takbir dunia dengan Islam itu sendiri. Sesuailah dengan bila mana kita membicarakan, bila mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dan jin ini untuk menjadi khalifah pada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah ay iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Khalifah itu dengan maksud menjadi pemimpin dalam dunia ini atau muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud bukan sekadar memimpin semata-mata, tetapi iqamatud din. Maksud pemimpin ataupun khalifah itu yang sebenar adalah dengan mendirikan agama, wa siyasatud dunya bih. Maka di sini antara benda yang menariknya adalah dari sudut kepelbagaian masyarakat dan perbezaan itu, maka mendatangkan kemahiran yang berbeza. Mendatangkan kemahiran yang berbeza. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun datang bawakan nak menjahit sehelai pakaian untuk seorang manusia. Maka datangnya kepelbagaian kemahiran dan pekerjaan yang datang daripada hasil negeri yang berbeza. Maksudnya di situ bila datangnya inisiatif untuk membuat satu pakaian dan satu baju, memerlukan bahan-bahan yang berbeza. Untuk mendapatkan bahan dan membina bahan tersebut, mencipta bahan tersebut, datangnya kemahiran-kemahiran yang berbeza. Ini kita nak lihat dari sudut keistimewaan dan hikmah Allah Ta'ala datangkan manusia itu pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, kan, datangnya daripada pelbagai budaya juga itu sendiri. Maka akan mendatangkan kemahiran, ada yang mereka kepakaran dari sudut pertanian, akan datangnya kapas, ada juga yang datangnya dari sudut galian, datangnya logam untuk mencipta jarum. Maka di sini menciptakan itu keistimewaan kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia ini pelbagai kaum. Cuma apabila ada dari sudut mereka yang melampau dan mencari perbezaan yang sebaliknya, tidak cuba mencari dari sudut keindahan keistimewaan itu, tetapi mencari dari sudut konflik barangkali, perbezaan yang melampau, akhir sekali yang menyebabkan kepada penindasan, akhir sekali yang menyebabkan kepada penipuan, akhir sekali yang mendatangkan kepada kezaliman, yang mana mendatangkan dari sudut bila mengistilahkan kaum itu baik sebab Allah Ta'ala menciptakan kaum itu lita'arufu, untuk kita mengenali. Akan tetapi apabila kaum itu dijadikan adanya semangat asabiyah, mendatangkan masing-masing cuba mengangkat kaum masing-masing untuk menjadi satu peringkat perbezaan di antara manusia. Walhal Allah Ta'ala meletakkan satu kayu ukurnya adalah berkenaan dengan takwa.
Tetapi apabila manusia cuba mencari kayu ukur lain, barangkali kemuliaan kaum, barangkali kemuliaan dari sudut harta, maka di situ akan berlakunya pertumbungan yang melampau di antara kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang ada. Akan wujudnya bangsa yang bodoh menjadi mangsa, akan ada wujudnya bangsa yang kuat menindas bangsa yang lemah, adakan wujudnya bangsa yang miskin ditindas oleh bangsa yang kaya. Baik. Jadi manusia atas kebijaksanaan Islam sendiri telah meletakkan dari sudut bagaimana nak membina masyarakat Muslim, mujtama' Muslim. Ada adabnya, ada prinsipnya, ada akhlaknya dalam nak membina masyarakat Muslim itu sendiri. Semestinya telah termaktub dalam apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Hadis. Dan bagaimana kita nak gagaskan ataupun kita nak sesuaikan dalam konteks suasana fiqhul waqi' dan realiti yang ada dalam dunia kita pada hari ini. Baik. Maksudnya yang saya nak sebut di sini bahawa berkenaan dengan keistimewaan kaum itu sendiri. Sebab hari ini kita nak bincang soal memimpin sokongan rakyat itu sendiri. Dan Islam tidak semata-mata menafikan soal kewujudan kaum. Bila kita bicarakan yang pertama tadi, Islam mengiktiraf kewujudan kaum itu sendiri. Kan? Dan dalam mengiktiraf kewujudan kaum itu berlandaskan yang pertamanya dari sudut akidah dan syariat. Maksudnya sempadannya dalam keistimewaan ini, kita boleh dari sudut kita nak berbangga-bangga dengan kaum, tetapi ada sempadannya, ada sempadannya. Tidak melebihi akidah. Jangan kita meletakkan akhir sekali kita mengangkat kaum, membezakan kaum-kaum yang lain, akhir sekali kita meletakkan kita ini kaum yang layak disembah, maka itu bersalahan dengan akidah. Banyak contoh-contoh yang dia berikan yang kita akan bincangkan nanti. Sama juga dengan berbicarakan soal dari sudut syariat itu sendiri. Islam sendiri apabila membahaskan soal sempadan dalam kaum itu, maka kita faham di sini bahawa akidah dan syariat itu merupakan sempadan dalam kita menguruskan masyarakat majmuk itu sendiri. Baik, dan Islam juga meletakkan bahawa dalam kita untuk menguatkan agenda Islam itu sendiri, peranan keluarga dan peranan bangsa itu memainkan peranan yang penting. Kita ambil beberapa contoh yang mana bila mana Rasulullah SAW nak menyebarkan Islam, pada permulaannya Rasulullah menyebarkan Islam kepada keluarga terdekat Rasulullah SAW dan bangsa dia sendiri, kan, dan kaum kabilahnya sendiri. Apabila di saat kaum kabilahnya mula memberikan sokongan, ialah ada yang menolak, tetapi ada juga yang memberikan sokongan, kaum kerabatnya memberikan sokongan, menunjukkan bahawa di sini kita faham bahawa peranan keluarga dalam memberi sokongan Rasulullah SAW berdakwah memainkan peranan yang besar. Sekiranya diuruskan dengan baik, kan, bukan bicarakan soal konflik, tapi kita membicarakan soal kaum ini memberi keuntungan kepada Islam sekiranya diuruskan dengan baik dan dirancang perancangannya dengan baik. Kita ambil contoh Rasulullah SAW ketika mana berdakwah kepada Sayyidatina Khadijah, berdakwah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka menunjukkan bahawa permulaan untuk membina satu kekuatan itu datangnya daripada kaum dan kaum kerabat itu sendiri. Kabilah itu sendiri datang mendatangkan kekuatan untuk membuatkan sesuatu gerakan, kan, sesuatu gerakan. Ini kelebihan keistimewaan. Dan antara perkara menarik yang Tuan Guru Presiden hurai di sini, yang saya sendiri pun lihat dari sudut yang menariknya adalah antara huraian yang disebutkan di sini adalah selepas Nabi Lut, semua para rasul dijadikan tonggak kepada pendukung perjuangannya datangnya daripada kaum dia sendiri. Kan, datangnya daripada kaum dia sendiri. Kita ambil contoh Nabi Musa. Kan? Kita ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa kekuatannya datangnya dengan kaum Bani Israel. Kekuatannya datang daripada kaum yang mendukung dakwah Nabi Musa datangnya dengan Bani Israel. Dan beberapa yang lain yang kita akan bincangkan. Baik, yang keduanya saya nak ceritakan tentang adalah bila mana kita melihat bahawa kalau kita mampu mengurus takbir perbezaan kaum ini, datangnya hikmah yang menarik, yang mendatangkan kepelbagaian, yang datangnya satu penarikan dalam keistimewaan pelbagai budaya, pelbagai bangsa itu sendiri, yang kita boleh pelajari, yang kita boleh saling kenal mengenali.
Kan kita ambil contoh dalam kita di Malaysia sendiri, kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India. Kepelbagaian itu mendatangkan satu penarikan dalam budaya masyarakat majmuk kita sendiri. Cuma poin yang kedua saya nak sebut di sini, yang pertamanya kita bincang soal keistimewaan Allah Taala wujudkan ataupun Allah Taala ciptakan kepelbagaian kaum itu sendiri. Poin yang kedua adalah dalam kepelbagaian kaum ini, Islam tetap adil kepada semua. Dari sudut kaum mana sekalipun, Islam tetap adil. Sebab Islam meletakkan kayu ukurnya adalah berkenaan dengan takwa. Dan juga, ini kita bicara soal Islam. Dan juga Islam adil juga kepada non-Muslim ataupun not yet Muslim. Kepada orang bukan Islam ataupun orang belum Islam, Islam juga datangnya perkara yang datangnya keadilan. Kita ambil contoh di sini ketika mana peristiwa pembukaan Palestin. Pembukaan Palestin pada tahun 15 Hijrah, 636 Masihi. Pada waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab dan tenteranya mampu membuka kota Al-Quds. Membuka, maksudnya penaklukan semula daripada waktu itu di bawah jajahan tentera salib ataupun orang Kristian yang memegang yang menjajah Palestin dan Masjidil Aqsa pada waktu tersebut. Sayyidina Umar Al-Khattab pada zaman khalifahnya berjaya membuka semula kota Palestin dan Masjidil Aqsa. Yang menariknya di sini adalah ketika mana nak datang, kita ambil sikit kisah ni menariknya. Ketika mana Sayyidina Umar datang, kebiasaan waktu itu sama ada Rom ataupun Parsi, kepimpinan datang dengan segerombolan tentera. Datang dengan segerombolan tentera, bahkan pakaiannya semestinya pakaian yang mewah, menunjukkan dialah perbezaan dia di antara dengan orang-orang yang lain. Semestinya pakaian yang mahal, pakaian yang menyerlah berbanding pakaian-pakaian yang lain. Tetapi istimewanya Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah datangnya dengan dua orang saja. Satunya Sayyidina Umar Al-Khattab, yang keduanya pembantunya. Dan perjalanan menuju ke Palestin bergilir-gilir. Sekejap pembantunya naik unta, sekejap lagi pembantunya berjalan, Sayyidina Umar naik unta. Sampailah satu tempat kemah perkampungan ataupun tempat perkemahan tentera Islam yang telah membuka kota Palestin pada waktu tersebut. Abu Ubaidah Al-Jarrah memberitahu dan menyarankan supaya Sayyidina Umar supaya biarkan kami tentera Islam memimpin dan mengiringi kamu untuk kamu menerima kunci Masjidil Aqsa. Baik. Maka antara kata-kata yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata nahnu a'azzanallahu bil Islam. Nahnu a'azzanallahu bil Islam. Ini satu benda yang menarik yang kita boleh lihat di sini. Kita ini dimuliakan dengan Islam. Nahnu a'azzanallahu bil Islam. Baik. Kita orang Islam ataupun kita adalah kaum ataupun bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam. Sekiranya kita mencari yang lain daripada Islam, nescaya kita akan menerima hukuman daripada Allah dan menjadi hina dan lemah. Baik, apa yang dimaksudkan? Maksudnya kita tidak perlu kemuliaan dari sudut harta benda. Kita tidak perlu kemuliaan dari sudut harta dan pangkat, untuk menjadikan kita mulia di sisi pandang manusia. Tetapi Allah Ta'ala telah memuliakan kita dengan Islam, menunjukkan bahawa Sayyidina Umar menolak supaya dia diiringi oleh tentera-tentera Islam pada waktu tersebut. Dan dia datang berdua, dia datang dengan dia sebagai seorang khalifah dengan pakaian biasa seperti orang-orang yang biasa, dan pembantunya sendiri. Ketika datang, seluruh rakyat Palestin yang pada waktu tersebut terkejut dengan kedatangan Sayyidina Umar yang datang dengan sebegitu tawadhu'nya. Kan, sebegitu tawadhu'nya. Baik. Kita nak lihat di sini bahawa satunya dari sudut bagaimana perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang kita akan bicarakan selepas ini. Maksudnya di sini yang kita akan bicarakan sekarang, maksudnya di sini antara perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dengan patriark. Patriark ni kepimpinan ataupun padri waktu itu yang berada di Palestin. Antara yang menariknya bahawa Islam itu adil kepada semua. Adil untuk semua, untuk kaum, adil juga untuk orang Islam dan orang bukan Islam. Ketika mana di antara perjanjian di antara Sayyidina Umar dan pemimpin Kristian pada waktu tersebut,
nak menyerahkan kunci dan menandatangani perjanjian. Yang menariknya adalah Sayyidina Umar memberikan jaminan bahawa orang Kristian boleh terus kekal di Palestin, dan nyawa mereka itu akan diberi jaminan oleh Islam. Harta mereka pun akan diberi jaminan oleh Islam. Gereja mereka pun tak akan dikacau. Maksudnya di sini, apabila Islam memerintah, Islam membenarkan agama lain diamalkan. Agama lain dibenarkan untuk beramal. Kan? Jadi tidak perlu bimbang apabila Islam itu memimpin, mereka merasakan mereka terancam. Tidak. Bahkan Sayyidina Umar telah menunjukkan dalam pembukaan kota-kota Palestin bahawa kamu selamat. Nyawa kamu selamat. Kamu tidak akan dibunuh, kamu tidak akan diancam, kamu tidak akan diseksa. Nyawa kamu selamat. Siapa yang bagi jaminan? Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan mereka juga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka. Dan antara perjanjian juga disebut mereka diminta untuk membayar pajakan, ataupun kita sebut di sini sebagai jizyah, cukai. Mereka diminta untuk bayar cukai sebagai satu bayaran orang Islam menjaga, ataupun kerajaan Islam menjaga keamanan pada waktu tersebut. Dan saya nak sebut di sini itu peristiwa di Masjidil Aqsa, bukan pembukaan kota Palestin. Sama juga apabila Islam waktu itu, apabila mana, kalau saya sebut nahnu anzalallahu bil Islam, apabila bangsa Arab mula meninggalkan Islam, mula mencari harta dan kekayaan, menjadikan mereka itu dari sudut menilai darjat mereka, maka Allah Ta'ala memilih golongan Ayyubiyah, kerajaan Ayyubiyah, ataupun kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu Islam dipimpin oleh golongan ataupun bangsa Al-Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Kita boleh lihat juga dalam pembicaraan pembukaan kota Palestin itu sendiri, dalam membicarakan Islam memimpin, apabila Salahuddin Al-Ayyubi sekali lagi membuka kota Palestin, apabila sebelum ini Kristian ataupun tentera salib merampas kembali Palestin daripada menjajah kembali Palestin, habis orang Islam dibunuh. Bahkan orang Yahudi pun termasuk sekali, yang dijaganya orang Kristian semata-mata. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi membuka balik kota Palestin, mereka takut akibat mereka yang pernah membunuh orang Islam sebelum ini dibalas kembali. Senang sebutnya balas dendam. Sebelum ini mereka rampas Palestin, mereka bunuh orang-orang, mereka menyeksa dan mereka membunuh orang Islam. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi membuka ataupun menakluk kembali kota Palestin, tidak ada pertumbuhan, senang sebutnya. Selepas membuka kota Palestin, mereka diberi jaminan kembali nyawa mereka. Bahkan mereka boleh mengamalkan kembali, mereka boleh terus mengamalkan agama mereka. Tanpa waktu itu mereka diseksa dan mereka diberi pengampunan. Berbeza dengan agama lain ataupun ideologi lain itu sendiri. Menunjukkan bahawa Islam itu datang dengan rahmah. Dan Islam memimpin datangnya keadilan dan tidak menzalimi mana-mana rakyat dan mana-mana masyarakat. Itu kalau kita bicarakan soal bila mana penaklukan Islam itu sendiri datangnya dengan rahmah. Antara rahmat kita bicarakan bila berkenaan dengan Islam memimpin, antaranya adalah apabila Abu Ubaidah Al-Jarrah menjadi pemimpin Islam pada waktu tersebut. Waktu itu berlaku peperangan dengan tentera Rom. Apabila berlaku peperangan dengan tentera Rom, kawasan yang berada di bawah kerajaan Islam pada waktu tersebut berlaku peperangan berhampiran dengan kawasan yang berada di bawah kerajaan Islam pada waktu tersebut, khilafah Islam pada waktu tersebut. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah dia telah meletakkan bahawa wilayah tersebut tidak perlu membayar jizyah, kerana jizyah ini dibayar apabila mereka ini diberi jaminan keselamatan. Mereka ini diberi jaminan keselamatan oleh kerajaan Islam. Apabila tidak terjamin keselamatan mereka disebabkan berlaku peperangan berhampiran dengan mereka, maka kerajaan Islam pada waktu tersebut tidak mengenakan jizyah, cukai kepada mereka. Menunjukkan bahawa Islam tidak menzalimi ataupun tidak membuta tuli dalam meletakkan sesuatu cukai ataupun sesuatu hukum, apatah lagi menzalimi orang bukan Islam. Padahal wilayah itu adalah wilayah majoritinya orang bukan Islam.
Kan wilayah itu majoritinya orang bukan Islam. Menunjukkan bahawa Islam adil untuk semua. Jizyah itu dikenakan apabila mampu dijaga keamanan dan keselamatan rakyat tersebut. Baik, antara contoh lagi saya nak bicarakan tentang Islam itu adil apabila berlakunya berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini yang menariknya, dalam surah At-Taubah banyak membicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan kota Makkah. Baik, perjanjian Hudaibiyah yang menariknya adalah dia bukan hanya semata-mata perjanjian di antara musyrikin Mekah dengan Rasulullah SAW, kerajaan Islam di Madinah, tetapi ada juga kaum-kaum dan kabilah-kabilah yang bertahalluf, bekerjasama yang berada satu pakatan ataupun satu muafakat, dengan musyrikin Mekah ataupun dengan kerajaan Islam pada waktu tersebut. Antara yang menyebabkan Rasulullah SAW mempersiapkan tentera untuk pergi menyerang Mekah pada waktu tersebut ataupun menyerang musyrikin Mekah, sebabnya adalah apabila satu kabilah yang bekerjasama dengan musyrikin Mekah pada waktu tersebut, kabilah tersebut bernama Bani Bakar. Bani Bakar menyerang satu kabilah yang waktu itu berada di bawah perlindungan Rasulullah SAW ataupun kerajaan Islam Madinah, ataupun satu pakatan dengan Rasulullah SAW. Bani apa? Kabilah apa? Kabilah Khuza'ah ataupun Bani Khuza'ah. Baik, apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian gencatan senjata, termasuk dengan kabilah-kabilah yang saya sebut tadi, kabilah Bani Bakar yang bersama dengan musyrik Makkah, kabilah Bani Khuza'ah yang bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi Bani Bakar dia pergi menyerang Bani Khuza'ah, dan waktu itu juga musyrikin Mekah memberi bantuan dari sudut kewangan dan senjata kepada Bani Bakar. Turun ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, malaikat turun menurunkan wahyu, menceritakan tentang adakah kamu orang Islam tidak berpegang kepada janji. Janji apa? Janji untuk melindungi Bani Khuza'ah dan memberi keamanan kepada Bani Khuza'ah tersebut ataupun menjaga bersama dengan mereka. Apabila mereka diserang, maka kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kena pertahankan pada waktu tersebut. Baik, maka Rasulullah SAW mempersiapkan tentera Islam, menunjukkan pada waktu itu secara rasminya perjanjian Hudaibiyah telah terbatal. Gencatan senjata selama 10 tahun hanya mampu bertahan selama 2 tahun saja. 6 Hijrah perjanjian Hudaibiyah, tahun 8 Hijrah berlakunya pembukaan kota Makkah. Baik, menunjukkan bahawa Islam melindungi dan menjaga hak bukan Islam selagi mana mereka mengikuti syarat-syarat tahalluf yang ditetapkan oleh Islam ataupun kerajaan Islam, ataupun kalau kita sebut hari ini gerakan Islam itu sendiri. Baik, itu kita bicara soal keadilan. Maka bila kita bicarakan soal tahalluf dan ta'awun itu sendiri, itu dari sudut pendekatan yang menunjukkan bahawa bagaimana untuk kita membina satu jaringan, membina kekuatan bagi Islam memimpin itu sendiri, menunjukkan Islam memimpin tidak menafikan dan tidak menolak orang bukan Islam. Selagi mana orang bukan Islam boleh bersetuju dengan apa yang ada di dalam, apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Islam dan Islam memimpin itu sendiri, kan, selagi itu kita boleh tahalluf, bekerjasama, ataupun kita boleh ta'awun, saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Baik, sebab itu juga dalam bicara soal tahalluf, bila saya bicarakan di antara prinsipnya menghormati usaha ataupun agenda PAS untuk mendaulatkan Islam, antara sebab kenapa PAS memutuskan hubungan, ataupun senang sebutnya sebenarnya DAP yang mula-mula buat perangai, kan, DAP yang mula-mula buat perangai. Antara kenapa terputusnya hubungan PAS dengan Pakatan Rakyat ataupun dengan DAP itu sendiri adalah apabila DAP sudah tidak lagi menghormati agenda PAS untuk mendaulatkan Islam dan memartabatkan syariat Islam itu sendiri. Maka diserangnya agenda-agenda dan dipergunakan, dibuat persepsi-persepsi yang negatif, kan, diputuskan hubungan dengan Presiden PAS tapi nak kerjasama lagi dengan PAS, tapi putuskan hubungan dengan PAS. Maka di sini bahawa Tuan Guru Presiden highlightkan dalam buku Islam Memimpin antara sebab kenapa PAS membatalkan hubungan tahalluf
dengan DAP itu sendiri adalah apabila sesuatu parti ataupun sesuatu pihak menunjukkan permusuhan dengan Islam dan permusuhan dengan kepimpinan Islam itu sendiri. Maka itu jelas menunjukkan bahawa dalam apa jua pendekatan yang kita guna dari sudut BPMS, dari politik matan dan sejahtera, sama ada ta'awun ataupun tahaluf dengan Pakatan Rakyat, kerjasama dengan Pakatan Rakyat sebelum ini, antara perkara yang diletakkan adalah agenda PAS itu sendiri. Maka apabila kerjasama ataupun tolong-menolong yang dilaksanakan, kerjasama yang dilaksanakan tidak lagi menghormati prinsip PAS itu sendiri, maka PAS ambil keputusan untuk menarik diri ataupun senang sebutnya PAS dikeluarkan daripada Pakatan Rakyat itu sendiri. Baik, saya tidak ingin berbincang panjang. Sekiranya ada soalan, tuan-tuan puan-puan boleh komen dan kita akan cuba jawablah ikut atas kemampuan saya itu sendiri. Baik. Ala kulli hal, bila membicarakan tentang perkara ini, maka Tuan Guru Presiden datangkan dalam konteks negara Malaysia itu sendiri yang saya rasa menarik untuk kita bicarakan di sini, bahawa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam memimpin itu sendiri ataupun Islam memimpin perpaduan yang kita bicarakan di sini berkenaan dengan bagaimana Tuan Guru Presiden menunjukkan bahawa yang melembutkan hati, mukadimahnya dalam saya menarik soal benda ini, kita bicara soal masyarakat majmuk, yang merendahkan ataupun melembutkan hati orang Arab yang keras, orang Arab jahiliyah yang membunuh antara satu sama lain, wujudnya kasta-kasta, sistem perhambaan. Baik, yang melembutkan hati mereka dan yang membina tamadun, yang menjadikan mereka bertamadun pada waktu tersebut adalah datangnya dengan Islam. Berdasarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datangnya dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Arab ataupun kabilah Arab yang pada waktu tersebut dalam keadaan kabilah yang berada di padang pasir ataupun dianggap sebagai tidak bertamadun pada waktu tersebut, membunuh dan berzina, berlaku berleluasa, Islam datang menjadikan mereka bertamadun. Sama juga menunjukkan apabila kita berada di Malaysia pada hari ini, kabilah yang tak mustahil, kabilah ataupun kaum yang ada di Malaysia pada hari ini boleh dilembut dan boleh disatukan dengan Islam memimpin itu sendiri. Kan, dengan Islam memimpin itu sendiri. Antara hadis yang Rasulullah SAW bawa adalah al-a'immatu min Quraisy. A'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu hendaklah datang daripada kalangan Quraisy. Bila alim ulama ataupun Ibnu Khaldun, di sini Tuan Guru Presiden membawa huraian Ibnu Khaldun dalam buku Islam Memimpin. Siapa yang ada buku Islam Memimpin boleh buka muka surat 267. Menghuraikan atau mentafsirkan Ibnu Khaldun, mentafsirkan makna Quraisy itu kaum Arab yang mendominasi umat Islam pada waktu tersebut. Maka umat Islam melaksanakan hadis ini mengikut fiqhul waqi', fiqh situasi dan realiti yang sentiasa berubah mengikut zaman dan tempat. Apabila kita bicara soal negara Malaysia itu sendiri, kaum yang majoriti di Malaysia itu sendiri, kalau kita boleh tengok statistik Malaysia ataupun DOSEP, Department of Statistics Malaysia, meletakkan bahawa bumi putera ataupun kaum Melayu itu sendiri 69% majoriti di Malaysia adalah kaum Melayu ataupun bumi putera. 23% orang Cina, 6.9% orang India dan selebihnya adalah etnik-etnik ataupun kaum-kaum yang lain. Menunjukkan bahawa yang memimpin dan mengelakkan daripada huru-hara yang berlaku di negara ini, yang selayaknya memimpin adalah kabilah yang mendominasi ataupun kaum yang mendominasi umat Islam ataupun negara pada waktu tersebut. Maka semestinya yang memimpin itu adalah orang Melayu. Dan menunjukkan kesatuan, menyatukan orang Islam ataupun orang Melayu yang berpecah itu menjadi agenda, apatah lagi menyatukan di antara PAS dengan UMNO itu sendiri ataupun muafakat nasional, mendatangkan keuntungan kepada Islam itu sendiri dalam agenda PAS untuk mendaulatkan dan mensyariatkan Islam di Malaysia itu sendiri. Maka kekuatan ini menjadikan kekuatan bangsa itu sendiri, menunjukkan apabila saya bicarakan tadi, apabila bangsa itu diletakkan pada tempatnya, diuruskan dengan baik, maka dia menguntungkan Islam.
apabila Rasulullah SAW menyampaikan mula-mula dulu kepada kaum dan kabilah dia sendiri. Maka di sini antara pendekatan yang Tuan Guru Presiden adalah menyatukan perpecahan yang berlaku di antara orang Melayu dan mereka nak kepada Islam. Yang pertamanya, kalau kita bicara di sini, satunya mereka yang nak bersama dengan Islam dan tidak menentang agenda Islam, kan? Apatah lagi bersama dengan DAP memang tidaklah. Bila mereka yang terus terang meletakkan mereka itu dari sudut menentang Islam secara jelas dan menolak hukum hudud itu sendiri. Baik. Yang keduanya adalah yang pertamanya Islam, siapa yang bersama Islam. Yang keduanya qabilah, menyatukan qabilah. Sebab itu kalau kita bicarakan di sini antara pendekatan di PMS, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebab itu Guru Presiden bila bicarakan soal memimpin sokongan rakyat, antara yang diusahakan adalah Islam memimpin perpaduan. Satunya menyatukan kaum Melayu yang berpecah. Saya rasa cukup-cukuplah kita nak berpecah di antara satu sama lain, kan? Dan kita kena ingat kesatuan yang ada pada hari ini ataupun kesatuan bangsa yang ada, kaum yang ada pada hari ini tidak menafikan kesatuan bangsa, tidak menafikan bangsa-bangsa lain yang minoriti. Tidak menafikan bangsa-bangsa lain yang minoriti. Kita bicarakan, bila bicara tentang Islam di sini sebelum ini, kita bicarakan bagaimana walaupun Islam itu majoriti, tapi Islam tidak menindas kaum minoriti, orang bukan Islam ataupun kaum-kaum lain yang bersifat minoriti itu sendiri. Baik. Maka bila kita bicarakan tentang sebegini, menunjukkan bahawa itu di antara pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden. Bermula di dalam negara Malaysia, antara agenda dan wawasannya adalah untuk menyatukan orang Melayu dan orang Melayu Islam, kan? Orang lain pun masuk sekali, tetapi utamanya di situ di dalam masa yang sama tidak menafikan kaum-kaum lain yang turut yang masih yang Islam. Kita ajak bersama untuk bersama dengan kita, bersama dengan Parti Islam se-Malaysia PAS itu sendiri. Dan seperti yang kita sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebajikan, kebaikan dan ketakwaan. Kita bersama dalam perkara yang datangkan kebaikan. Yang kita boleh lihat pada hari ini mendatangkan dari sudut pada hari ini, kalau kita boleh lihatlah, bermula daripada kerajaan pada hari ini sudah jarang kalau kita mendengar isu-isu yang berkaitan dengan perkauman. Dan sekiranya boleh diteruskan dengan baik, kita harap supaya mampu membina masyarakat majmuk yang bertamadun dalam Malaysia itu sendiri dan mampu menjadi contoh kepada negara-negara lain. Baik, satu dalam Malaysia. Yang keduanya, Tuan Guru Presiden juga menyeru dari sudut Islam memimpin itu dalam kita bincang soal serantau, supaya Indonesia, Filipina, Muslim yang sebelum ini dianggap difahamkan sebagai tanah Melayu, kan? Dianggap sebagai tanah Melayu, dan kaum yang juga majoriti di Nusantara ini kaum Melayu Islam itu sendiri, Melayu Islam itu sendiri. Tuan Guru Presiden juga menyeru supaya Melayu Islam di Nusantara ini bersatu. Negara-negara yang majoriti Muslim yang sebelum ini dikenali sebagai tanah Melayu, dan juga dalam ruang internasional antarabangsa itu sendiri, Tuan Guru membawa agenda memimpin Islam memimpin itu sendiri dari sudut apabila masih lagi Tuan Guru Presiden menyentuhkan soal gagasan ataupun cadangan yang dibawa oleh Prof Najmuddin Erbakan. 8 negara Islam yang sepatutnya yang dicadangkan untuk bergabung dari sudut supaya kestabilan kekuatan politik umat Islam itu kuat di peringkat internasional dan suaranya didengari. Yang pertama. Yang keduanya dari sudut ekonomi pun kuat. Kita bicarakan soal menggunakan satu mata wang yang sama, kan? Satu mata wang yang sama. Barangkali sebelum ini Prof Allahyarham Prof Najmuddin Erbakan mencadangkan dinar. Tetapi kalau sekarang kita boleh lihat antara benda yang digagaskan barangkali kalau kita bincang dalam konteks ekonomi, dia berkenaan dengan union currency, menggunakan satu currency. Contoh yang mana yang sudah amalkan union currency, kita boleh tengok di Europe. Maksudnya kesatuan ini satunya nak menguatkan kekuasaan dan politik orang Islam ataupun Islam itu sendiri. Yang keduanya nak menguatkan ekonomi orang Islam atau ekonomi negara-negara Islam. Sebab itu kalau saya boleh lihat di sini, di antara menegaskan Tuan Guru Presiden menegaskan dalam agenda masyarakat majmuk untuk saya highlightkan sekali, perpadanannya adalah akidah dan syiar Islam. Dan penyelesaian Islam juga mewajibkan supaya akidah Islam berkonsepkan Rabbani, ketuhanan, hamba dan Tuhan, hubungan di antara dan Tuhan,
dan wawasan dunia dan akhirat akan membina satu masyarakat majmuk yang bertamadun, ataupun kalau negara barat kita sebut sebagai civil society. Baik. Saya rasa kita dah masuk dah minit 50 dah ni, dah panjang kita bincang. Itu bicarakan soal memimpin masyarakat. Dan macam yang saya sebut bahawa kita bicara soal orang Islam kena bersatu untuk membina satu ketumbukan ataupun membina kuasa orang Islam, politik, dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri. Dan membicarakan soal orang bukan Islam, seperti mana yang saya sebut, poin yang kedua saya adalah berkenaan dengan keadilan Islam itu tidak menafikan hak orang bukan Islam. Keadilan Islam tidak menafikan hak orang bukan Islam. Maka di saat Islam kita memahami bahawa ideologi lain, kita bincang soal kapitalis, kita bincang soal sosialis, kita bincang soal liberalis, dari sudut mereka yang mengutamakan material, orang kapitalis, mereka yang menunjukkan hak sama rata, kita bincang soal sosialis, ada kelompongan. Maka apabila bicarakan tentang Islam, kita jangan meletakkan bahawa, kita ambil contoh. Orang bimbang apabila Islam memimpin, kita nak memimpin seorang rakyat ni, orang tanggapan dan persepsi ataupun persepsi yang dibina apabila PAS memimpin datangnya negara Taliban. Contoh, saya ambil contoh. Datangnya negara Taliban, diwujudkan persepsi keganasan. Islam memimpin akan wujud seperti negara Taliban contoh. Menunjukkan persepsi negatif yang cuba dibawa apabila Islam memimpin. Kita nak tunjukkan di sini, sebab itu Tuan Guru Presiden highlightkan dalam buku Islam Memimpin ini. Apabila Islam memimpin, orang bukan Islam, hak dan keadilan orang bukan Islam juga tetap terjaga. Sebab itulah kalau kita membicarakan tentang Tuan Guru Presiden, kalau pengakhiran chapter yang ketiga ini berkenaan dengan memimpin sokongan rakyat ini, antara yang Tuan Guru Presiden sebut adalah suka untuk saya quote. Suka untuk saya quote adalah berkenaan dengan Islam menerima hakikat hubungan kemanusiaan bermasyarakat majmuk dan madani, tetapi bersepadankan akidah dan syariat yang memelihara hubungan manusia. Bersikap positif terhadap semua kebaikan dan kebijaksanaan daripada semua pihak tanpa meninggalkan Islam diutamakan dan Islam memimpin. Maka menjadikan petunjuk yang wajib ditegakkan itu adalah Islam dan menyampaikan mesej kepada seluruh manusia itu sendiri. Oleh kerana kita boleh lihat di sini bahawa Islam itu memimpin. Saya cuma nak ringkaskan. Islam itu memimpin. Tidak akan menafikan, suka saya untuk hadaikan, tidak akan menafikan hak orang bukan Islam yang lain. Kan, hak orang bukan Islam yang lain. Dan berilah peluang. Kalau kita boleh lihat di sini, orang juga nampak, saya nak betulkan sedikit persepsi, dia nampak Islam memimpin, PAS akan solely ataupun PAS hanya semata-mata akan mengutamakan agama semata-mata, tidak akan menjaga kebajikan, tidak pandai jaga ekonomi, apa lagi tuan-tuan, kan, dan persepsi-persepsi baik. Saya nak tunjukkan di sini bahawa apabila Tuan Guru Presiden wujudnya kerajaan yang antara Kerjasama Pakatan Nasional, Tuan Guru Presiden sendiri telah meletakkan bahawa kebajikan dan ekonomi dan keselamatan masyarakat ataupun rakyat Malaysia diutamakan. Utamakan perkara tersebut terlebih dahulu. Bahkan kalau kita bincang dalam maqasid syar'iyah sendiri, bila bicarakan, menarik saya bincang dengan beberapa cendekiawan ataupun asatizah, doktor-doktor yang lain bincang tentang maqasid di Islam ini, bila sampai mengikut kepada keperluan pada waktu tersebut, maka apabila tidak sesuai dilaksanakan, apabila waktu itu mengutamakan bicara soal sara hidup yang asas, maka sara hidup yang asas ataupun kita bicara pada hari ini berkenaan dengan gaji untuk membeli, wujudnya purchasing power, kemampuan rakyat untuk membeli keperluan asas, maka itulah kebajikan yang perlu diutamakan oleh kerajaan pada hari ini. Perlu diutamakan oleh kerajaan pada hari ini. Menunjukkan bahawa PAS mendukung satunya agenda mendaulatkan Islam, yang keduanya agenda ekonomi datang sekali jalan ataupun kita sebut sebagai seiring. Bukan bermaksud PAS itu hanya semata-mata pandai syarah berkenaan agama tuan-tuan, tetapi menunjukkan bahawa dalam politik Islam menekankan juga soal kebajikan rakyat dan juga berkenaan dengan kestabilan ekonomi itu sendiri. Menunjukkan kita tidak terkupu gapah dalam membuat sesuatu perkara semata-mata. Kan, dalam mengurus takbir kita memahami fiqh al-awlawiyat, mana keutamaan yang kita perlu.
Saya nak highlightkan di sini, apabila PAS memimpin, kita memahami keutamaan mengikut kepada keperluan situasi negeri itu sendiri, fikul waqi', dalam memahami suasana dan negeri. Kita bicara soal hari ini, keperluannya adalah menjaga kebajikan dan kebajikan rakyat dan ekonomi negara itu sendiri. Baik. Dan antara penutup yang Tuan Guru Presiden highlightkan di sini, kalau kita melihat di sini adalah berkenaan dengan PAS itu kukuh dengan akar umbi. PAS itu kukuh dengan akar umbi. Saya akan bicarakan dalam penutup nantilah. Saya nak lihat beberapa soalan yang mungkin dibicarakan dalam yang ditanyakan pada hari ini. Sekejap. Baik. Antara soalan-soalan yang ada, baik, saya nak lihat sekejap tentang soalan ni. Soalan dia daripada Faiz Haikal, seandainya sesuatu kaum itu memerintah dan di bawah pemerintahnya terdapat pelbagai kaum, banyak kemudahan diberikan kepada kaumnya berbanding kaum-kaum yang lain. Adakah ini satu bentuk kezaliman ataupun ia satu bentuk yang biasa dalam kehidupan kerana satu sumber itu ada had pada bilangan? Baik, sebegini. Bila bicarakan soal keadilan, dia bukan bicara soal sama rata ataupun dari sudut kalau kita bicarakan sini, keadilan dan kesamarataan, justice and equality, itu satu benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Maka kalau soalan ini saya melihat di sini, memberi kepada kaum dia semata-mata, maka itu sudah menafikan hak kaum lain. Dalam Islam tidak menafikan hak kaum lain. Perlu diberikan adil. Maksudnya mengikut persen lah. Kalau katalah 60%, maksudnya 60% allocation untuk sumber mesti diberikan kepada mereka yang majoriti. Kalau kata 23%, maka 23% daripada sumber negara ataupun pendapatan negara diberikan kepada rakyat tersebut. Sekiranya kalau kita bicarakan soal terhad, maka terhad itu dibahagikan mengikut portion yang dari sudut keadilan dan keperluan pada waktu tersebut. Mengikut keperluan sumber yang ada. Kalau kita bincang keperluan ni panjang, ada bicarakan soal keperluan dari sudut pekerjaan, ada juga bicarakan soal keperluan dari sudut tunai, cash, kan, ada juga keperluan dari sudut rumah. Jadi keperluan, melihat pada keperluan dan sumber itu ataupun pendapatan negara itu allocationnya mengikut keadilan ataupun portion majoriti kaum tersebut itu sendiri. Perlu diberikan secara adil allocation dan tidak menafikan hak lain. Sekiranya hak yang terhad itu diberikan keseluruhan kepada kaum yang majoriti, itu dah pergi kepada menzalimi dan menafikan hak kaum lain. Baik. Yang kedua di sini Syafiq Adabi. Soalannya adalah Ibnu Khaldun kata kaum majoriti kena memimpin untuk jamin kestabilan. Dalam Malaysia, andai kata di masa hadapan kaum Cina atau India menjadi majoriti, adakah mereka kena memimpin untuk jamin kestabilan? Baik. Maka kalau kita faham dalam konteks begini, menunjukkan bahawa sekiranya mereka pergi pada majoriti, maka untuk menjaga keamanan dan kestabilan, mereka yang majoriti mestilah memimpin. Dalam konteks Islam lah, kita bicara pada ini, mestilah memimpin supaya menjaga hak majoriti dan juga menjaga hak minoriti dan tidak menafikan hak minoriti itu sendiri. Sekiranya Cina majoriti, maka untuk menjaga kestabilan, maka Cina lah kita bagi peluang. Tapi semestinya bicara tentang Islam, mengutamakan Islam terlebih dahulu baru datangnya kaum. Kan? Islam terlebih dahulu baru datangnya kaum. Sebegitu. Dan kalau kita lihat di sini pun ada juga fake Muslim minority. Ada juga perbahasan alim ulama Muslim yang minoriti bagaimana untuk mengamalkan Islam dalam negara tersebut. Menunjukkan bahawa perkara ini dibahaskan dalam ilmu politik Islam itu sendiri. Baik, saya rasa dua soalan itu je lah yang ada. Ringkasnya kita melihat di sini bahawa apabila Islam memimpin, kaum-kaum dan kabilah-kabilah yang lain akan terjaga dan terpelihara. Dan Tuan Guru Presiden sendiri sebut bahawa perjuangan
Parti Islam Semasa PAS itu sendiri adalah berasaskan akidah, ataupun kita kenali bahawa perjuangan kita adalah akidah dan perjuangan. Maka suka untuk saya ingatkan sekiranya ahli-ahli PAS yang berada di luar sana, dalam kita memimpin pada hari ini, satunya kita kena meletakkan wala' dan fiqah kita kepada kepimpinan. Wala' dan fiqah kita kepada kepimpinan. Dan sebelum saya pergi kepada wala' dan fiqah kepada kepimpinan itu sendiri, Tuan Guru Presiden highlightkan dalam penutup Islam memimpin ini, dalam bab penutup Islam memimpin itu sendiri, PAS, perjuangan PAS berdasarkan akidah, ataupun kita fahami sebagai akidah perjuangan itu sendiri, bermatlamatkan untuk mendaulatkan kalimah Allah, dan Islam itu memerintah, bukan diperintah. Islam yang memerintah, bukan Islam yang diperintah. Baik. Dan PAS juga dalam membawa politik Islam, menggerakkan politik Islam di Malaysia, membawa pendekatan muwajahah silmiah ataupun diterjemahkan pada hari ini BPMS, Budaya Politik Matang dan Sejahtera. Sebagai ahli gerakan Islam ataupun mereka yang bersama dengan gerakan Islam itu sendiri, Tuan Guru Presiden meletakkan beberapa perkara. Tuan Guru Presiden cuba meng-highlightkan antara perkara yang menariknya adalah berkenaan dengan lafaz bai'ah. Lafaz bai'ah yang Tuan Guru Presiden highlightkan dalam buku Islam Memimpin adalah lafaz bai'ah Bai'atul Aqabah yang kedua. Lafaz Bai'atul Aqabah yang kedua. Apa intipati lafaz Bai'atul Aqabah yang kedua? Yang pertamanya adalah orang tanya, bai'ah ni untuk apa? Kan Bai'atul Aqabah ni untuk apa? Orang yang nak berbai'ah pada waktu itu adalah kaum Ansar ataupun orang yang datang daripada Yathrib nak menunaikan haji, berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka berbai'ah. Bai'atul Aqabah yang kedua. Baik. Bai'ah yang pertamanya adalah bai'ah untuk dengar dan taat, sama ada dalam keadaan kamu susah ataupun kamu senang, dalam keadaan kamu semangat ataupun kamu lemah. Dengar dan taat kepada kepimpinan. Yang keduanya bai'ah untuk kamu menafkahkan harta kamu kepada jalan perjuangan Islam, sama ada kamu susah ataupun senang. Kan? Yang ketiganya bai'ah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik, saya nak sebutkan di sini, bila bicarakan soal wala' itu sendiri, kepimpinan Islam membicarakan untuk antara kunci membicarakan soal Islam memimpin itu sendiri. Tuan Guru Presiden mendatangkan ayat surah Al-Maidah ayat 55 menjadikan bahawa kita mesti memimpinkan, berwalikan kepada Allah dan Rasul dan kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam. Maksudnya kunci kepada Islam memimpin adalah kena wala' dan fiqah kepada kepimpinan. Dalam apa jua keputusan yang kepimpinan putuskan dalam gerakan Islam itu sendiri atau PAS khususnya, ahli kena wala' dan fiqah kepada kepimpinan. Dan wala' dan fiqah itu dengar dan taat dalam keadaan kita rasa kita suka ataupun kita tak suka. Dan wala' dan fiqah ini ada adab dan akhlak. Bahkan dalam bergerak kerja amal jama'i, kita bergerak dalam organisasi, ada adab dan akhlaknya sendiri. Apabila kita tidak suka kepada sesuatu perkara ataupun kita ingin menegur, mungkin barangkali ada kesalahan ataupun ada kekurangan dan kesilapan kepimpinan buat, maka ada jalannya. Kan, ada platformnya. Ada platformnya yang kita boleh tegur, ada platform yang kita boleh pesan, instead of kita membuka aib kepimpinan itu sendiri. Maka benda ini kena berjaga-jaga sebab kepimpinan ataupun abnaul harakah gerakan Islam itu ada akhlak dan adab dalam berjemaah itu sendiri. Kan, akhlak dan adab dalam berjemaah itu sendiri, dan dia menunjukkan manifestasi disiplin kita dalam melaksanakan intipati sami'na wa ata'na itu. Kami dengar dan kami taat. Barangkali kita terima keputusan tapi sikap kita tak menunjukkan kita menerima keputusan yang dibuat. Maka dalam apa jua kita meletakkan fiqah dan wala' kita kepada kepimpinan, dan dalam kita membawa agenda Islam memimpin itu sendiri, saya ingin konklusikan di sini bahawa Islam memimpin mendatangkan satu prinsip untuk membina negara semula. Membina dengan asas-asas Islam, prinsip-prinsip Islam. Dan mendatangkan politik yang baru, bukan lagi politik persepsi, bukan lagi berdasarkan politik fitnah, kan, tapi berdasarkan fakta. Dan selagi mana perkara tersebut tak melanggar syariat, selagi itu kita dengar dan taat kepada kepimpinan Islam itu sendiri. Dalam kuliah, saya rasa saya dah lebih
kita dah sampai 1 jam kita berbincang ataupun kita diskusi buku Islam Memimpin. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan-puan yang konsisten mendengar siri-siri bedah buku Tuan Guru Presiden, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sesiapa yang belum lagi dapat buku Tuan Guru Presiden, buku Islam Memimpin ini. Siapa lagi yang belum dapat, boleh dapatkan dengan Pustaka Ummah, ataupun dekat bawah ni ada link untuk order buku lah, order buku. Dan sama-sama siapa lagi yang ingin ingin membaca ataupun ingin membicarakan idea-idea dan gagasan-gagasan Tuan Guru Presiden dalam membawa agenda Islam Memimpin ataupun mendaulat agenda kedaulatan Islam itu sendiri. Siapa yang garupkan kita, maka idea-idea ini perlu dibahaskan, dan inilah inisiatif kami daripada anak muda membedah buku ini untuk membicarakan lagi idea-idea Tuan Guru Presiden dan disebarluaskan dalam kalangan kita anak muda, supaya kita memahami bahawa Islam itu datang dengan solusi dan prinsip-prinsipnya. Soal bagaimana untuk kita menterjemahkan itu datangnya dengan kita we complement each other, datangnya idea, datangnya pandangan untuk kita membumikan lagi idea-idea dan gagasan-gagasan, prinsip-prinsip yang Tuan Guru Presiden bawakan dalam buku-buku dia dan hasil-hasil tulisan. Allah alam, saya minta maaf ada kata ada kekurangan. Saya mohon maaf juga ada kata ada kesilapan. Barangkali huraian kami tak sekiranya tidak kena dengan apa yang digagaskan oleh Tuan Guru Presiden, kami minta maaf banyak-banyak. Ini setakat ini yang kami mampu, kefahaman kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ma asabaka min hasanah fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Sesungguhnya apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pada diri saya sendiri. Selamat berbuka puasa dan teruskan untuk kita beramal, fastabiqul khairat, untuk kita bekerja dalam amalan kita dalam Ramadan yang berbaki ini, dan mudah-mudahan kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita makin bertakwa. Dan ingatlah, manifestasi kepada takwa itu sendiri adalah istiqamah dengan Islam dan berdisiplin dalam mengamalkan Islam itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.